Fakta tentang Wan Bistarinet yang ramai tidak tahu. Dr. Mazli Malik meletakkan jawatan berkuat kuasa pada 3 Januari 2020. Tindakan tersebut sudah tentu menggemparkan sampai ada pihak yang melemparkan sindiran bahawa DAP beraya besar atas peletakan jawatan Mazli itu. Namun lebih menggemparkan apabila beliau meletakkan jawatan didedahkannya menerusi bukunya yang bertajuk Memori Bukan Memoir yang diterbitkan pada Ogos 2021. Dalam buku itu, Mazli mendakwa Tan Sri Mahyadin Mat Yassin telah mendesak Tun Dr. Mahathir Mohamad supaya meminta beliau meletakkan jawatan sebagai Menteri Pendidikan kerana mengacau kontrak bagi projek Wan Bistarinet membabitkan YTL Communications Sdn Bhd YTLC. Beliau mendedahkan telah dipanggil sebanyak 5 kali untuk bertemu Tun Dr. Mahathir Mohamad mengenai perkara terbabit. Daripada 2 pertemuan itu, kepimpinan tertinggi Kementerian Pendidikan turut bersamanya menjelaskan keputusan untuk tidak menyambung kontrak YTL sebagai penyedia khidmat untuk projek Wan Bistarinet yang dimulakan Mahyadin pada 2011 ketika menjadi Menteri Pendidikan. Saya tidak boleh katakan hal ini satu-satu sebab, namun saya boleh katakan hal itu antara sebab Perdana Menteri meminta saya berbuat demikian dan menurutnya adalah atas permintaan Presiden Parti Bersatu ketika itu. Dalam mesyuarat terakhir bersama beliau, saya ingat lagi beliau mengatakan Presiden Bersatu amat marah dengan anda kerana isu ini. Tidak lama selepas itu, saya menerima kiriman email daripada beliau yang meminta saya memulangkan jawatan yang diamanahkan kepada saya pada Jun 2018. Kepada beliau semula, kata Mazli. Mazli berkata apa sebenarnya berlaku dengan Wan Bistarinet merupakan fakta penuh kontroversi yang diketahui oleh kebanyakan warga Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM. Sebagai seorang yang menggalas amanah berdasarkan sumpah setia yang telah diucapkan di hadapan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ketika pelantikan sebagai anggota kabinet, saya tekad untuk meletakkan kepentingan rakyat dan negara mendahului kepentingan mana-mana pihak maupun individu, tegasnya. Beliau juga mendakwa YTLC tidak pernah membayar caj elektrik struktur menara telekomunikasi yang dipasang di sekolah. Mengenai perkhidmatan persekitaran pembelajaran Maya Fraud VLE oleh YTLC, Mazli berkata ia tidak cekap dari ganti dengan perkhidmatan percuma Google Classroom. Kesemua kenyataan Mazli berhubung perkhidmatan Wan Bistarinet turut dijelaskan oleh Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan ketika itu, Dr. Muhammad Ghazali Abbas. Menurut laporan bernama pada 5 Julai 2019, Muhammad Ghazali berkata berdasarkan perjanjian kontrak perkhidmatan YTLC sejak 13 Disember 2011 telah tamat pada 30 Jun 2019 dan bukannya ditamatkan oleh kementerian tersebut seperti yang didakwa oleh syarikat terbabit. Beliau juga menegaskan bahawa kos caj elektrik sebanyak RM41 juta yang melibatkan 2,715 tapak menara telekomunikasi yang tidak pernah dibayar syarikat tersebut menyebabkan kerajaan berpotensi kehilangan pendapatan penyewaan sebanyak RM32 juta setahun jika khidmat YTLC diteruskan. Setelah perkhidmatan fraud VLE oleh YTLC ditamatkan, kata Muhammad Ghazali, mulai 1 Julai 2019, sekolah dan PKG seluruh negara menerima perkhidmatan internet daripada Telekom Malaysia, Celcom dan Maxis dan menggunakan Google Classroom yang percuma. Muhammad Ghazali juga menegaskan segala tindakan yang diambil berkaitan Wan Bistarinet adalah demi kepentingan guru, murid dan sekolah dalam menjadikan sistem pengajaran dan pembelajaran berkualiti selain mengoptimumkan sumber keuangan negara. Sebenarnya laporan Ketua Audit Negara pada tahun 2013 telah mendedahkan projek Wan Bistarinet KPM didapati tidak memenuhi sasaran tempoh 2 tahun setengah untuk menyediakan khidmat jalur lebar 4G serta platform VLE kepada 10,000 sekolah di seluruh negara. Namun di sebalik prestasi buruknya, Wan Bistarinet terus dibenarkan memberi perkhidmatan. Malah Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PAC pada tahun 2016 mencadangkan supaya Jabatan Audit Negara membuat semakan kedua terhadap perkhidmatan Wan Bistarinet di semua sekolah di seluruh negara. PAC mencadangkan kepada kerajaan supaya audit susulan secara keseluruhan dilakukan sama ada kerana wujud perbelanjaan kerajaan yang meragukan, kata bekas pengerusi PAC Datuk Seri Hassan Arifin dalam satu kenyataan lapor Berita Harian. Rupanya peletakan jawatan Mazli tiada kena-mengena dengan DAP, tetapi ada kaitannya dengan Tun Dr. Mahathir dan juga Mahyadin. Beberapa hari lepas, Mazli mengulangi kenyataan dalam bukunya dalam satu klip video. Mahyadin desak buang Mazli sebab Mazli degil tak nak sambung YTL, tegas Mazli. Sebagai Menteri Pendidikan ketika itu, beliau telah memanggil 4 komiti berbeza untuk membuat kajian berhubung prestasi Wan Bistarinet.
Ternyata semua laporan menunjukkan kegagalan Wan Bestarinet kecuali satu yang dilantik oleh YTL, ujar Mazli. Menurut beliau, KPM ketika itu membuat perjanjian lopsided atau berat sebelah yang hanya menguntungkan YTL sahaja dan merugikan duit rakyat. Jelas dan terang, seumpama langit siang yang tiada awan. Malah beliau mencabar agar Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menyiasat secara terperinci apa yang berlaku dalam kontroversi perkhidmatan gagal Wan Bestarinet tersebut walaupun bernilai berbilion ringgit. Inilah antara kebejatan pemimpin gerombolan Tebu Atap yang pengundi muda pada pilihan raya umum ke-15 tidak tahu, sehingga mereka terpedaya dengan slogan bersih dan stabil best yang didendangkan Perikatan Nasional. Kontroversi Wan Bestarinet berlaku lama sebelum skandal Jana Wibawa. Ia terdedah apabila Mazli menjadi Menteri Pendidikan dan enggan berkompromi dengan kebejatan yang cuba disembunyikan. 3 tahun berlalu setelah penerbitan buku memori bukan memoir yang kandungannya mendedahkan antara lain sisi buruk kepimpinan Tun Dr. Mahathir dan juga Mahyadin. Namun tiada apa-apa tindakan mereka daripada segi perundangan terhadap pendedahan Mazli. Tidak hairan, Tebu Atap berlaku bagi menghalang Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada terus menjadi Perdana Menteri ke-8 pada ketika itu. Seperti perjanjian yang dipersetujui oleh Keadilan, DAP dan Amanah Bersama Bersatu sebelum pilihan raya umum ke-14. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Imran ayat 54 yang bermaksud, dan mereka merancang tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya dan Allah sebaik-baik perancang. Bagaimanapun tipu daya rampasan kuasa menerusi Tebu Atap ternyata tidak mendapat redha dan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya tidak ada apa-apa sumbangan signifikan yang dilakukan oleh 70 ahli kabinet Mahyadin. Hasil scheme of things yang dirancangnya. SPRM tunggu apa lagi? Ingat, rakyat sentiasa memerhati